محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Itu ada tanda tak muka surat apa itu? Jawi. Tak tepi sikit apa? Sebab dia kena dekat sikit. Boleh buka kuat je tak apa. 8 tak? Saya dah bulan habis. Ya? Itu bulan 4 itu nanti. 7. Ada yang ke-8. Ha, tu ada ke-8. Surah 13. Ya. Ada ke-8. 13. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber hukum-hukum Islam. Menurut huraian ulama radhiyallahu anhum, punca atau sumber hukum-hukum Islam ialah Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama dan qiyas. Baik, sumber-sumber hukum Islam ada 3. Ini bagi ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran ni sebagai sumber hukum. Sumber hukum yang pertama, muka surat 13. Jumpa tak muka surat 13? Ayat Jawi yang Rumi saya tak tahu muka surat apa. Ha? Rumi muka surat apa? Lepas tu saya tanda kat situ. Tulis hari bulan, senang. Menurut huraian ulama rahimahullah, punca atau sumber hukum-hukum Islam ialah Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama dan qiyas. Ini adalah sumber daripada hukum Islam. Pertama sekali Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma' ulama, persepakatan ulama, yang keempat qiyas. Pembahagian hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam pula terbahagi kepada 5 bahagian. Hukum Islam terbahagi kepada 5 bahagian. Pertama, wajib. Kedua, sunat. Ketiga, haram. Keempat, makruh. Kelima, harus ataupun jaiz. Wajib. Apa benda-benda wajib? Kalau buat, dapat pahala. Kalau tinggal, berdosa. Itu wajib. Sunat, buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Haram, tinggal dapat pahala, buat berdosa. Makruh, tinggal dapat pahala, buat tak dapat apa-apa. Itu makruh. Kelima, harus, buat tak apa, tak buat tak apa. Itu wajib, sunat, haram, makruh, haruh. Itu nampak ini hukum yang 5. Hukum ni dia panggil hukum taklifi. Hukum taklif. Jumpa ada tempat baca. Ni dah kerja cari tempat baca sampai habis kuliah hari tak jumpa. Hak Rumi muka surat apa? Apa muka surat apa Rumi? 16. Ha? Kok muka surat. Ha? Jawi muka surat 13, Rumi tak ada muka surat. Rami tak ada muka surat. Ha? Tak jumpa tu duk cari lah, dengar tu dah. Ngangor duk cari bila jumpa. Baik. Pengertian ibadah dalam Islam. Oleh kerana mustika hadis. Tu edar apa pula, kacau lagi. Jangan duk edar lagi. Itu. Tentu bab pula. Oleh kerana mustika hadis,
Jilid yang kedua ini mengenai bahagian oleh kerana musikah hadis jilid yang kedua ini mengenai bahagian ibadah, maka elok juga dijelaskan pengertian ibadah dalam Islam. Pengertian ibadah, yang kata ibadah dalam Islam tu apa dia? Kesimpulannya, makna ibadah ialah taat. Yang panggil ibadat, kita panggil ibadat, yang sebenarnya ibadah. Buat amal ibadah. Itu. Apa dia? Buat amal yang taat. Taat ni apa dia? Patuh. Nah itu. Ibadah ialah makna taat atau tunduk, patuh dengan sepenuh-penuh khudu', mengerjakan suruhan Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu ibadah. Itu dia punya ta'rif lah. Bidang ibadah itu pula amat luas, meliputi segala amal usaha yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa sahaja yang buat yang Allah redha, nama dia ibadah. Semayang, puasa, zakat, haji, mengaji, sedekah, wakaf, infak, tutup aurat, bantu orang, jamu orang, tolong orang, apa semua ni, apa sahaja yang kita buat, benda yang Allah Ta'ala redha, ialah ibadah. Itu, cari rezeki, ibadah. Bela lembu, bela kambing, bela kebau, bela ayam, bela itik, bela ikan, menega, apa semua ni yang buat yang Allah Ta'ala redha, nama dia ibadah. Itu. Baik. Sebab itu manusia dituntut menyedari akan hakikat wujudnya. Kerana tujuan manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam alam kehidupan ini ialah untuk beramal, untuk beribadah kepadanya. Tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita ni untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam pada itu, amal ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala hanyalah yang dikerjakan oleh mereka yang beriman serta ikhlas. Ingat, amal ibadah yang Allah Ta'ala terima ini hanyalah dikerjakan oleh orang yang beriman dan ikhlas. Orang kafir pun dia buat ibadah juga. Ada orang kafir dia sedekah, ada orang kafir dia buat kenuri, ada. Bahkan ada orang kafir bulan Ramadan dia puasa. Hari ni pula ada pula orang bukan Islam, dia pakai pakaian tutup aurat. Dia kata dia suka pakai tudung tutup kepala. Yang tu jadi ibadah tak? Tak. Sebab apa? Sebab dia tak beriman pada Allah. Ataupun dia mengaku orang Islam, tapi dia buat benda syirik. Dia puja pantai ke? Dia beri makan hantu syaitan ke? Dia pergi kat pokok-pokok, dia kata pokok tu keramat ke, dia minta tolong kat pokok keramat tu. Sedangkan dia kata dia Islam, tetapi dia buat benda syirik. Jadi ibadah dia juga tak diterima. Mayang dia, puasa dia, apa dia buat ibadat tak diterima. Itu. Satu lagi, dia tak buat benda syirik. Dia Islam, tapi ibadat dia tak terima juga. Kenapa? Dia tak ikhlas. Semayang dia sah tapi tak ada pahala. Dia sedekah tak ada pahala. Dia puasa tak ada pahala. Pasal apa? Dia tak ikhlas. Dia beza dengan tadi. Yang tadi kalau dia tak Islam ataupun dia syirik, tak sah terus buat ibadat dia. Yang ni sah tapi pahala tak ada. Akhirat esok, bila dia pergi ke akhirat esok, dia nak pahala semayang dia, dia nak pahala sedekah dia, dia nak pahala kebaikan yang dia buat. Allah perintahkan pada dia, pergilah minta pada orang yang kamu buat untuk dia di dunia dulu. Minta ke orang tu lah. Hari ni minta apa ke aku? Allah perintahkan pergi cari orang tu. Jadi kalau nak jadi ibadah kita ni sebagai bekal pada kita lepas pada mati, kena ada dua syarat. Pertama, iman kena betul. Yang kedua, kena ikhlas. Iman kena betul, yang kedua kena ikhlas. Tak ada dua ni, habislah. Bangkit akhirat esok kosong. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Allah Ta'ala tidak suruh, kecuali disuruh beribadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas, semata-mata kerana agama Allah. Buat kerana Allah Ta'ala, bersih, suci hati dia, bukan kerana yang lain. Sebab tu amal ibadat kita bila dibawa naik ke langit, tiap-tiap hari amal ibadat kita ni lepas zuhur, lepas asar sekali, lepas subuh sekali. Ketika subuh dan ketika asar, malaikat ni bawa naik amal ibadat kita. Yang buat daripada asar, dia bawa naik sampai subuh. Yang dibuat daripada subuh sampai dibawa naik, asar sekali bawa naik. Amal ibadat ni banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pahala dia saja memenuhi langit dan bumi. Bayangkan dia buat daripada pagi sampai ke asar sekali, pada subuh sampai, banyak pahala dia. Dia bawa naik ke langit. Langit ni pula dia ada pintu langit, dan pintu langit dijaga oleh malaikat. Pintu langit dijaga oleh malaikat. Bila sampai je pintu langit, malaikat akan cek amal ibadat ni. Langit pertama dicek, lepas tu sampai langit kedua dicek, sampai langit ketiga dicek, sampai langit ketujuh. Kalau benar-benar amal ini bersih daripada sifat-sifat seperti riya, ujub, takabur, sum'ah, apa semua ni, barulah amal ini disimpan untuk menjadi bekal kepada dia lepas pada mati. Kalau naik amal ibadat ada takabur, ada riya, ada ujub, tak ikhlas, begitu begini apa semua, amal ni dibawa turun dan dihempah balik pada muka Tuhan dia, tapi dia tak sedar. Ini berjaga. Disimpan yang betul-betul ikhlas saja. Akhirat esok ni, kita bangun di akhirat esok ni, kita ni semayang, kita ni puasa, kita ni buat ibadat, kita baca Quran, kita rasa pahala kita banyak, pergi sana tengok tak ada apa, kosong. Pergi sana kosong. Inilah orang panggil sangat bahaya. Kalau sekiranya amalan yang dia buat itu tidak betul-betul ikhlas. Sebab tu bila orang mayat-mayat dia baca pada takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan haramkan pahala dia, jangan sekat pahala dia, bagilah pahala dia. Kenapa? Ketika ini dia mati, dia perlukan kepada pahala-pahala yang dia buat. Itu. Jadi kita fahamlah bahawasanya syarat Allah Ta'ala terima amal ibadat ni ialah, pertama, kena beriman. Yakni jangan buat benda-benda yang boleh merosakkan iman, yang menjadi kafir. Yang kedua, kena ikhlas. InsyaAllah kalau kita jaga dua ni, kita dapat pahala amal ibadat kita lepas daripada mati. Itu. Nak mati tak lama dah kita ni. Masuk dalam kubur je kita rasa dah. Nabi cerita manusia ni bila duduk dalam kubur, Allah Ta'ala akan buka pagi sekali, petang sekali. Bagi orang yang baik, pagi sekali dia tengok syurga, petang sekali dia tengok syurga. Nak masuk tak boleh lagi sebab tak kiamat. Bagi orang jahat, dia tengok pagi sekali neraka tempat dia duduk, petang sekali neraka tempat dia duduk, sehari 2 kali. Bayangkan, kita harap bila masuk dalam kubur boleh tengok syurga lah. Janganlah Allah Ta'ala tunjukkan neraka sebagai tempat duduk. Tu habis. Kebersihan, kali itu muka depan tu, kebersihan dan kesucian dalam Islam. Yang tu tak ada apa depan. Islam sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing tiap-tiap seorang muslim dan muslimah supaya sentiasa berkeadaan bersih suci. Bukan sahaja tubuh badan, pakaian, tetapi juga jiwa dan budi pekertinya. Islam, agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui Nabi, diterangkan dalam Al-Quran. Antara perkara yang Allah Ta'ala ajar kepada orang Islam ialah bab bersuci. Quran aja, hadis Nabi aja. Adapun orang yang tak percaya kepada Al-Quran, mereka bersuci bukan ikut ajaran Quran. Lebih-lebih lagi,
dalam hal-hal wanita perempuan. Sebab tu baru ni keluar kajian, orang barat kaji, orang perempuan yang paling bersih sekali dalam dunia ini, wanita yang paling bersih sekali dalam dunia ini ialah wanita muslimah, paling bersih. Ni kajian barat. Sebab apa? Sebab orang Islam ni dia ada cara bersuci dia yang Allah Ta'ala ajar. Orang kafir bila dia main haid, dia buat ke mana? Gitu-gitu, lak gitulah kok no. Bukan ada cara nak cuci, nak bersih, nak apa semua, tak ada. Tapi orang Islam dia ada cara dia. Bila keluar haid begini. Keluar nifas begini. Tu Allah Ta'ala ajar. Nabi ajar. Begitu ke orang kafir bila dia beranak. Macam mana dia nak bersuci cara beranak? Nifas dia berhenti, tak berhenti. Sekurang-kurang nifas, selama-lama nifas. Dia tak ada. Dia pakai habis gutu je lah. Kita ni ada panduan. Masa bila dia boleh bersama dengan suami dia. Waktu ni tak boleh. Nah, darah ni bila keluar kena mandi, kena apa semua ni. Islam aja. Kafir tak ada. Kafir tak ada. Nah itu. Sama juga untuk membersihkan rahim dia. Orang kafir tak ada ajaran. Orang Islam ada ajaran. Orang perempuan yang kematian suami, dia tak boleh kahwin selagi mana tak habis iddah dia 4 bulan 10 hari. Bersih. Dia tak bercampur dah hak bekas suami dulu, bekas ni gini-gini, tak ada. Bersih rahim. Nah, yang dicerai oleh suami dia, syarat dia tinggal 3 kali suci. Faham tak? 3 kali suci. Bersih rahim dia. 3 kali suci. Makna kalau dia kahwin lain pun tak ada kena-mengena dah dengan suami hak dulu. Bahkan kan orang buat kajian pula. Ni barat buat kajian bahawasanya rahim perempuan ni betul-betul dia nak bersih kena 4 bulan baru bersih. Kalau bawah pada tu, bawah pada tu, kalau dia kahwin lain, katakan sebulan dia kahwin lain, apa semua, memang ada pencampuran antara bekas suami dia dengan suami yang baru. Tapi Islam aja tu yang ada iddah. Ada iddah. Jadi kafir tak? Kafir bila cerai hari ni, esok dia nak menikah pun boleh. Cerai hari ni, esok dia nak menikah pun boleh. Islam tak? Sampai masa saya kata tadilah, keluar satu kajian mengatakan wanita yang paling suci, ialah wanita muslimah. Dia paling suci. Kenapa? Yang hak jenis hak cuci pakai sabun kot luar, hak jenis tenyeh muka tenyeh ni apa semua ni, hak ni siapa pun reti. Ada siapa pun reti. Hak jenis guna shampoo, hak jenis guna apa semua ni, itu orang muslimah pun buat, hak kafir pun buat. Tapi hak ajaran dalam Islam orang kafir tak buat. Sama juga pergi bab cara basuh. Ada kita celuk-celuk tak boleh kalau air tu sikit. Dia kena cucur air bagi air tu mengalir. Basuh daging kah, basuh ayam kah, basuh ikan kah, basuh sayur kah, basuh apa semua kah, dia kena ada air yang mengalir. Kafir tak ada. Tak ada. Cara basuh dia. Sebab itu wanita muslimah ialah muslim bersih. Sampai waktu diajar dalam Islam. Soal kebersihan dan kesucian ini dijelaskan dalam Al-Quran seperti berikut. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menghiasi orang-orang yang banyak bertaubat, mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa membersih dan mensucikan diri. Allah Subhanahu wa taala kasih kepada orang yang bertaubat. Baik. Tadi saya sebut dah kan. Bersih secara zuhir tadi. Hak mandi, hak apa semua nama-nama mandi sunat. Mandi sunat. Dalam hukum fiqah bila badan kita berbau, sunat kita mandi. Dapat pahala. Badan kita berbau, sunat kita mandi. Dan sunat juga kita mandi pada hari raya bila kita nak pergi sembahyang raya. Nak pergi sembahyang Jumaat, sunat mandi. Yang ni sunat kita pun tahu dah. Ada lagi juga mandi wajib.
Mandi wajib. Mandi wajib ni bila dia keluar mani, berlaku persetubuhan, tak kira keluar mani tak keluar mani, kena mandi. Nah, apa semua. Jadi ini bersih yang Islam ajar. Dan hak jenis syarat-syarat nak semayang pula kena suci. Kena suci badan dia, kena suci. Pakaian dia kena suci. Tempat semayang kena suci. Ini yang zahir. Hari-hari kita buat. Tu orang kata kita ni kena rajin cuci tangan lah ni. Kita kena rajin cuci tangan. Sebelum ni hak corona ni ajak cuci tangan, siapa ajak dulu cuci tangan? Siapa ajak dulu cuci tangan? Sunat sebelum ambil wuduk cuci pergelangan tangan. Cara cuci tu Islam ajar dah. Tapi ramai yang tak cuci. Ada. Maknanya sebelum ambil wuduk sunat kita cuci tangan. Lepas cuci tangan, komo keluar. Keluar, masuk air ke hidung, keluarkan air hidung ke hidung. Baru ambil wuduk. Ambil wuduk itu tahulah basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, basuh kaki. Maknanya hak paling bersih ni orang Islam. Ada orang Islam paling bersih. Makna sebelum hak duk ajak cuci tangan ni, kita sehari 5 kali cuci tangan. Sehari 5 kali cuci tangan. Nah itu. Bukan sekadar sekali cuci tangan ni. Sebelum tu hak sunat tu cuci pergelangan tangan. Tu kebersihan zahir. Ada juga kebersihan batin. Islam ajar kita tak cukup kalau sekadar zahir dia bersih, hati tak bersih. Hati tak bersih. Bagaimana cara nak bersihkan hati? Islam ajar cara bersihkan hati. Dan kita memang rasa kalau hati kita ni kotor. Beristighfar, banyak baca Quran, bangun pagi-pagi baca Quran, banyak duduk majlis ilmu, kita akan rasa hati kita bersih dan bertaubat untuk bersihkan hati. Itu cerita dia. Baik. Wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Dan Tuhanmu maka ucapkanlah, ingatkanlah kebesarannya. Pakaianmu maka hendaklah engkau bersihkan. Pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Islam ajar orang Islam mesti berpakaian dia bersih. Dan segala kejahatan hendaklah engkau jauhi. Dalam hadis pula dijelaskan seperti berikut. An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Rawahul Muslim. Daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci membersihkan diri zahir dan batin adalah daripada iman. At-tuhur syatrul iman. Bersih itu sebahagian daripada iman. Orang perempuan duduk di rumah dia basuh pinggan, basuh kain baju, sapu sampah, mop lantai, hak duk buat. Itu semua ibadat. Kenapa? Allah suka, Nabi suka. Allah suka, Nabi suka. Bahkan seorang perempuan hitam yang dia ni suka masuk dalam masjid, dia cuci masjid. Dia cuci masjid. Itu. Dan dia ni perempuan hitam, lama dia mati. Bila mati pula di waktu malam, dia simpan. Tak maulah gerak panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sedar bahawasanya perempuan tu mana tak nampak. Mana perempuan hitam ni tak nampak. Akhirnya dia beritahu perempuan hitam ni dah sakit, meninggal semalam ya Rasulullah. Mana orang tak nampak dia tahu mana. Tapi akhirat nanti mungkin syurga dia tinggi. Silsilah dia lebih tinggi daripada kita ni. Walaupun dia orang panggil tukang cuci tukang cuci. Tapi kerja tu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tu? Kenapa? At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Benda adik buat tu. Baik.
Sebab tu saya tetap di pondok saya. Orang tua-tua duduk pondok tu. Pagi-pagi lepas duha keluar cuci madrasah. Nah, tak kira hang cikgu pencen ke, hang pegawai pencen ke apa semua, lepas waktu duha keluar cuci madrasah. Nah, lain ni keluar kan bahawa kebersihan dan kesucian itu adalah sifat-sifat orang-orang beriman. Semasa mereka beribadah, mereka dikehendaki berkeadaan bersih suci, meliputi tubuh badan, pakaian, tempat semayang. Kita fikir ginilah, bila nak semayang, syarat sah semayang kena bersih. Semayang ni menghadap Allah Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka bersih. Kalau semayang menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada kekotoran najis, semayang tak sah. Jadi kita nak tunjuk pada kita, kalau dalam semayang nak menghadap Allah, syarat dia kena bersih. Maknanya orang Islam dalam semua hal kena bersih. Pakaian dia bersih, tempat duduk dia bersih, kedai dia bersih, semua dia bersih. Buat makan minum bersih, suci apa semua. Sebab tu kita bila nak makan dah, kita boleh je makan kedai-kedai Islam, kedai bukan Islam boleh. Ada. Asalkan dia jamu tu benda-benda yang halal. Tapi pasal apa kita kebanyak kawan kita lala ni nak ubah dah. Kebanyak kawan kita ni tak pergi makan kedai-kedai orang bukan Islam. Walaupun nampak bersih, tak makan. Kerana kita tak percaya. Pasal apa? Dia bukan mengaji bab kebersihan. Dia bukan mengaji bab kesucian dalam Islam, dia tak mengaji. Walaupun nampak pada zuhirnya bersih, tetapi dia bersih secara zuhir. Cara kesucian dalam Islam memang dia tak belajar, tak mengaji. Tapi bila kita pergi makan kedai-kedai orang Islam, lebih pula orang Islam mengaji, dia tahu macam mana cara nak basuh sayur yang kena najis. Macam mana cara nak basuh ayam, nak basuh daging. Macam mana nak suci bekas-bekas nak letak makanan apa semua. Dia belajar menurut fiqah. Sebab tu orang suka makan. Sebab tu orang kita bila nak makan pun dia nak tengok kedai tu macam lebay sikit. Ada lebay sikit pasal dia tahu. Itu. Tapi orang kita lah ni tak lala ni sikit hari lagi tak tahu nak jadi apa. Dia tak kira kafir dah lah ni. Dia kira sedap. Asal jangan masak babi sudah. Hak lain dia makan darah belakang. Tahu? Kau belah Penang pun ada belah Ipoh beratur panjang. Awak makan dia bukan masak babi pun. Nah dia kira gitu. Asal tak babi je. Itu cerita dia. Makan. Nah gitu. Dia jual martabak ke, dia jual apung balik ke, beratur dengan perempuan-perempuan pakai tudung, laki-laki pakai kepiah tak beratur nak makan apung balik dia. Sedap. Ada dia kata sedap. Nah itu. Kita ni bila belajar bab begitu, dia mana hadas budak. Nah kita mana kena benda tu. Ada. Cara bersuci macam perempuan je bersuci budak. Semua. Islam ni dia ajar. Suci zahir, suci batin, cara apa semua ni ke depan ni. Syarat sah semayang nak suci apa semua ni dia ajar. Jadi tentulah dia bawa dalam kehidupan dia. Jadi kita makan pun kita rasa insya-Allah lah tuan-tuan sekalian. Jadi ada juga orang Islam tapi tak bersih. Ini orang panggil orang Islam tak mengamalkan ajaran Islam. Itu cerita dia. Tu kadang-kadang kita pergi tengok. Ada Saudi sendiri pun kita tengok bersih tapi perangai Arab kat setengah-setengah pada tu. Kita naik bas nak pergi Mekah kadang tu. Dia sapu sampah atas bas dia, sapu sampah kais turun ke bawah. Prom terabur tu. Sebab apa? Satgi ada orang lain pula tukang kutip. Ada tukang kutip. Itu. Kita alhamdulillah lah ni kesedaran tu dah ada. Rasa berdosa tahu sampah kata tempat. Memang berdosa apa? Ada rasa berdosa. Bahkan berjalan nampak sampah ambil kutip. Ini akhlak Islam. Akhlak Islam. Kita nak masuk syurga ni, nak masuk syurga, yang ingat nak masuk syurga dengan semayang puasa zakat haji kita saja. Boleh jadi dengan nak masuk syurga tu dan kita ambil sampah ni tahu tu sampah. Itu kita masuk syurga. Semua. Ini panggil mas kahwin bidadari. Anak kunci syurga. Orang panggil. Jaga kebersihan. Ini akhlak Islam. Yalah kita faham kalau ada najis sikit pun pada tubuh kita semayang tak sah. Mana Allah tak suka kotak-kotak ni. Allah tak suka. Sebab tu kadang kita tengok orang duk tunjuk apa dia? Rumah-rumah orang miskin kan. Api bagi bantuan tu. Rumah buruk.
Tak apalah dia miskin, macam mana dia nak buat rumah apa semua, tak mampu, ada rumah. Tapi sampah daripada atas sampai ke bawah orang ni pi rumah orang miskin ni tuan-tuan, kerja tolong cuci sampah dia. So cuci sampah dia, kutip lori buang apa semua. Yang bak sampah rumah orang buruk, rumah buruk miskin ni tuan, ni bak lain. Ni bak penyegan nama dia. Tak ada, bak penyegan. Kadang-kadang sampah yang penuh tu lah menunjukkan kata dia ni penyegan. Dan semua. Orang tak hina apa kalau rumah hang buruk apa semua. Ada dulu depa tengok satu, depa tunjuk saya tengok rumah dia buruk. Buat dinding atap rambia apa, gitulah, lantai pun bubuh dinding macam. Tapi dalam dia punya bersih. Dia sangkut periuk belanga elok ni. Elok bersih, suci. Belanga dia pun sampai tak ada nampak hitam pun semua. Sampah-sampah pun tak ada. Yang ni orang miskin yang rajin. Dia ada dua benda tau. Satu miskin, satu lagi pemalas. Dua-dua jenis. Ada. Kita dah kerja pergi cuci rumah dia jenuh. Kadang-kadang rumah tu duduk pergi 3, 4, 5 orang. Kotak ya Robi. Ada. Kotak. Ini. Hak kotak ni kena ajak dia. Betul sekali. Kadang-kadang sebab itulah dia miskin. Boleh jadi sebab dia pemalas. Sebab tu Nabi terang dalam hadis dia. Orang miskin itu ialah orang yang bekerja. Dalam hadis Sahih Bukhari pun ada sebut. Dia bekerja tetapi tak cukup. Itu orang miskin. Ada pun yang duduk saja tak bekerja, tu bukan miskin, tu pemalas nama dia. Sebab semua orang bila duduk saja tak bekerja memang miskin. Orang panggil tu cerita. Kecuali orang yang dah ada duit dah apa semua, betul-betul duduk saja, tak apa. Nanti sekalian. Itu. Kadang-kadang kita jangan sama sialah tengok rumah dia sampah daripada atas keliling sampah sarak apa semua. Yang ni bukan pasal miskin tau. Yang ni pasal malas nama dia. Pasal malas. Kecuali lah kalau rumah tu orang buta, orang cacat, tak ada siapa daripada itu bab lain. Ni sihat. Ni ada orang sihat. Itu. Sebab tu Islam sangat jaga kebersihan. Sehingga Allah sayang orang bersih. Sama ada kebersihan zahir dan juga kebersihan batin. Semasa mereka beribadah, mereka dikehendaki berkeadaan bersih, suci. Meliputi tubuh badan, pakaian, tempat sembahyang, dan serentak dengan itu mereka dituntut membersihkan batinnya daripada segala perkara yang keji dan dilarang. Baik, bersih hak zuhir kita tahulah tadi, najis, kencing, berak. Hak najis zuhir ni kita tahulah. Kotak kekotoran batin pula dia ada pasien dia. Takabur dalam hati, kotak. Riak, kotak. Gitu. Hak panggil besar diri, buat kerja nak menunjuk, tu orang panggil kotak. Dengki. Tak boleh tengok orang lebih, sakit hati, dengki. Ini juga kekotoran dalam hati. Orang panggil dengki. Semua. Banyak lagi lah. Ini kotoran. Takabur, riak, dengki, sombong. Ini orang panggil hina orang. Ini orang panggil kekotoran yang di dalam hati. Dua-dua kena bersih. Bersih yang dalam hati, bersih yang di luar. Baru kita jadi muslim atau muslimah yang sempurna. Oleh kerana tiap-tiap seorang Islam diwajibkan mengerjakan semayang yang 5 kali sehari semalam, mereka dapat dipaham, maka dapatlah dipaham salah satu hikmatnya atau tujuannya ialah untuk mengekalkan sifat yang mulia ini, sifat kebersihan dan kesucian zahir dan batin menjadi amalan hidupnya. Dia kata Allah menetapkan kita semayang semalam 5 waktu. Banyaklah hikmat-hikmat semayang. Di antaranya Allah nak kita ni kekal dalam keadaan bersih. Bila nak semayang, kita kena tahu bila ada hadas kena cuci hadas. Badan kita ada najis, kena cuci najis. Badan kita ada kain baju kita ada kekotoran, kena cuci kekotoran. Satu. Yang kedua, kita boleh kesan hati kita ni bersih atau tak bersih dalam semayang. Hati kita ni bersih tak bersih dalam semayang boleh kesan. Macam mana kita nak kesan? Allahu Akbar, masuk dalam semayang. Kalau kita khusyuk, alhamdulillah hati kita bersih. Kalau semayang Allahu Akbar,
Ingat merapu dalam kepala, itu tanda hati kotor. Sebab tu lepas semayang akan sebut astagfirullahalazim, astagfirullah. Dia sedar semayang tadi ni lalai kerana hati dia kotor. Jadi semayang ni lah mengekalkan kita supaya kita sentiasa bersih. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang warak-warak, dia takut semayang dia tak khusyuk. Dan sepatutnya kita kena begitu, takut semayang. Kita sedar dalam semayang kata hati kita ni tak bersih, lepas semayang kita istighfar. Orang-orang yang dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia takut semayang dia tak bersih, dia takut semayang dia tu tak khusyuk. Dia tak berani nak mengumpat, dia tak berani nak makan benda-benda haram, dia tak berani timbul riak takabur. Kenapa? Sagi ni hati aku ni tak boleh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala walaupun badan menghadap. Sebab tu bila kita nak buat sesuatu, dia sebut inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran. Kita ni orang semayang, kita nak pergi kata ke orang berjabu, sekali kita nak semayang, bolehkah khusyuk semayang? Kita ni orang semayang, kita nak pergi makan benda-benda haram ni, sekali bolehkah khusyuk semayang? Kita orang semayang, kita duk dengki orang ni, sakit hati orang ni, sekali kita nak semayang, bolehkah kita khusyuk semayang? Memang tak boleh. Yang jadi masalahnya kalau kita tak pentingkan khusyuk. Lantak pilah janji semayang cukup syarat-syarat sah sudah. Ni dia semayang dalam masa yang sama, dia buat benda lain. Tapi kalau kita ni orang yang mementingkan khusyuk, kita jaga semayang kita supaya kita khusyuk, insya-Allah kita selamat. Sebab tu ditekan selalu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang mukmin yang adalah semayang mereka itu khusyuk. Kita kena rasa susah hati, rasa resah, gelisah kalau semayang kita ni tak khusyuk. Kerana pahala semayang tu duk tak khusyuk tu. Faham? Kalau khusyuk banyak, pahala banyak. Kalau khusyuk sikit, pahala sikit. Kalau tak khusyuk, kosong, tak ada apa. Tak ada apa. Jadi nak khusyuk ni macam mana? Hati kena bersih. Orang kata dalam semayang kita jaga pejam mata nak khusyuk. Kalau main hati kotor ni, dia main juga. Tengok kita semayang, hak lupa ingatlah semayang. Nak cari apa, carilah semayang. Allahu Akbar, jumpalah. Sodek tu tak mana, pisau tu tak mana. Jumpalah semayang. Kucing mutu cari tak jumpa, Allahu Akbar, ham jumpa dalam poket seluar. Nah, semayang ni tempat cari barang. Lepas tu idea. Itu. Dalam semayang datang idea nak buat tu, nak buat ni, nak buat. Rasa tak sabar nak bagi salam dah. Idea dah dapat dah. Teruk. Kita teruk. Semayang kita ni teruk. Itu menandakan hati kita tak bersih. Hati kita tak bersih. Baik. Kalau orang tanya kita macam mana nak tahu hati bersih tak bersih, semayang. Baik, kalau kita sebut yang tu, kita boleh bagi jawapan dah lah ni. Bersih ke tak bersih hati kita? Tak bersih, kotor. Kalau khusyuk elok sampai bagi salam, tu hati bersih. Badan kita kalau kita biar kotor, tak bersih, biar tak bersih, sebab tu dia boleh datang penyakit, ada kuman. Hati kita juga kalau tak bersih kita biar, dia datang penyakit. Itu penyakit hati boleh mati. Lepas tu kadang-kadang orang jahat-jahat ni, orang yang keras-keras hati, dia kata apa, tak ada apa. Takut Allah, khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah cap dalam hati mereka itu. Orang nasihat dia tak boleh macam tu, berdosa. Nasihat cara baik pun tak terima, nasihat cara jahat pun tak, nasihat cara kasar pun tak terima. Ada orang tuan-tuan sekalian. Tambah ni orang cari duit macam-macam. Lah ni pula tuan-tuan, passion cari duit ni bukan passion macam dulu. Yang pertama sekali, dia kena pengikut dia ramai. Dalam Facebook lah, Instagram lah, dia kena pengikut dia ramai. Senang dia nak jual apa?
Dia dapat pengikut ramai, dia kena buat benda merapu. Dia kena buat benda merapu. Buatlah. Kadang tayang je bukan-bukan. Dan semua. Orang nasihat, orang tegur, tak dengar. Tak dengar. Tu cerita dia. Kerana itu. Kalau ni pelik tuan-tuan sekalian, lagi merapu lagi orang ramai ikut, lagi merapu lagi ramai ikut. Tuan-tuan sekalian. Itu. Macam sajak tu kan ada apa? Tapi semua orang kenal. Tak. Semua orang kenal dan semua orang nak tahu cerita dia. Lah duk tak mana jadi apa, orang nak tahu. Pasal apa? Buat kerja merapu. Kita nak terkenal pun kena jadi merapu tu. Tak. Merapu ni dunia fitnah kita duk akhir zaman. Akhirnya orang pula kata, ni kalau duduk sengap lagu tu je, duduk diam lagu tu je, ni sampai bila pun tak berjaya. Dia bengong hang lah. Akhirnya hak sengap pun mula jadi merapu juga. Pasal pesen cari duit lagu tu. Lah ni. Itu zaman fitnah tu. Kata Nabi. Kan berlaku di akhir zaman, seorang dia buat fitnah seluruh dunia. Ada. Orang sebutlah, tutuplah kisah cerita sajak ni. Dia tahu, orang buka tengok situ. Kan ada apa pun tak ada apa. Orang pun tahu laki-laki. Ada. Mau pakat tahu. Ni ada penyokong-penyokong dia pula apa semua, simpati lah, kesian lah, gitu gini lah apa semua. Ni saya dah sebut pula, dia terkenal pula dia sikit-sikit, tolong dia sikit. Tu cerita dia. Ni susah tak sebut pun. Jadi cerita dia memang gitu. Sampai nak berjaya, yalah ada berjaya. Orang buat cara betul, cara baik, cara pun banyak. Tapi zaman kita duduk zaman fitnah sangat. Masalah. Pergi. Tu cerita dia. Baik. Jelasnya kebersihan dan kesucian dimaksudkan oleh syarak adalah wajib hukumnya dengan dalil Al-Quran dan hadis yang tersebut di atas tadi, dan juga hadis-hadis yang akan disebutkan pada bahagian masing-masing. Kebersihan dan kesucian atau taharah itu terbahagi dua, zuhir dan batin. Kebersihan zuhir, kebersihan dan kesucian yang zuhir ialah kebersihan daripada hadas kecil dan hadas besar, dan kebersihan daripada benda-benda najis. Dia kata yang zuhir ni, baik dia gini je lah. Kebersihan zuhir dipanggil hukum fiqh. Dalam kitab-kitab fiqh. Ini kebersihan zuhir dalam kitab-kitab fiqh. Kebersihan batin, yang ni dalam kitab-kitab tasawuf. Ilmu ada tiga kan kita bilang fardu ain. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid ini dia jaga akidah. Fiqh dia jaga ibadah. Tasawuf dia jaga hati. Tak, dia jaga hati. Jadi sebab tu kita kena jaga akidah, jaga ibadah, jaga hati. Sebab tu tauhid, fiqh, tasawuf. Kadang-kadang saja ada orang cerita ni, kita ni mai kita belajar ilmu makrifat. Ilmu makrifat. Kadang dia guna bahasa ilmu makrifat. Ilmu makrifat ni bukan payah ilmu makrifah, ni ilmu mengenal Allah. Dia tahu apa dia ilmu makrifat tu? Ilmu tauhid tu. Tak payahlah pelik-pelik, kita tauhid kita belajar tu lah. Itu. Ataupun ilmu hakikat. Ni kita nak belajar ilmu hakikat. Ilmu hakikat. Kami pun belajar ilmu hakikat. Apa ilmu hakikat? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Tu cerita dia. Itu. Ilmu makrifat hakikat. Makrifat hakikat. Makrifat hakikat. Kita rasa tinggi ilmu anda. Fiqh, tauhid, tasawuf. Cukup dah. Jangan duk pergi merapu pelik-pelik. Boni nama apa boni? Masyitah. Nama masyitah. Apa sitah apa tu? Hak keluar ajaran baru ni. Mimpi terakhir. Sampai keluar buat live. Tobat cara live apa semua. Pengikut dia ramai. Tak? Ramai pengikut dia. Semua. Mari je lah ni. Ada pengikut. Macam-macam ragam ada. Ni. Sebab tu. Kalau kita tauhid kita belajar cukup, fiqh kita belajar cukup, tasawuf kita belajar cukup, insya-Allah cukup dah. Dia tak akan jadi merapu. Satu. Yang jadi merapu ni masalah dia apa?
Tok guru tu tak belajar pun ilmu tasawuf, tiba-tiba jadi tok guru tasawuf. Faham? Sebab itu tolong sat, bila kita nak belajar kat orang, kita tolong belajar, kita tolong kaji sikit. Lebih-lebih lagi tok guru tu yang kita tak kenal, kita kena tahu dia mengaji di mana, sekolah mana, latar belakang dia apa dia, kena tahu. Ada yang banyak ni tuan-tuan sekalian, dia jadi tukang kebun sekolah, jadi tukang kebun sekolah. Kecil-kecil dulu dia mengaji kat jenam je, tambah dulu je 5 gitu, je 6 gitu, habis. Lepas tu kerja tukang kebun sekolah. Daripada umur 18 ni kerja, duk jaga pokok-pokok gitulah, buah baja, buah pokok-pokok tu semua. Nah itu, mayang lah. Tak ada, pergi train pokok gitu. Sampai masa umur 55, pencen. Lepas tu dia pencen, dia pilihlah buku-buku sikit baca buku-buku hak lebih ilmu batin ni apa semua, dia berasa dia pandai. Dia hurailah ilmu tasawuf. Hurai. Ada orang yang bodoh macam dia juga rasa dia alim. Tu cerita dia. Pakat mengaji, lepas tu pakat buat mulut lah ni pula viral sikit pula kalau pasal lah ni apa semua cerita kami dak ngaji tu. Tok guru ni pun bila ada orang mengaji kat dia bodoh pun kena belagak pandai, tidak tak boleh cari makan. Faham? Dia tak boleh cari makan. Akhirnya ajar tu yang timbul mapur. Bila orang tanya kena jawab. Tok guru tak boleh jawab, tok guru apa? Dia jawab merodong je apa semua. Tu salah. Tu yang banyak cerita, tu contoh. Sebab apa? Orang tak mau tahu apa latar belakang dia. Dia bukan latar belakang agama. Lepas tu pula dia cerita pula, saya dapat melalui mimpi. Habis cerita. Orang bila pegang mimpi ni, dia dapat melalui mimpi ni. Mimpi ni. Jenuh kalau mimpi sebagai hujah jenuh. Mimpi nak turun peperangan ni, kita kena lari tani pandai dia urai. Orang panggil. Ni cerita dia. Ingat. Syarat belajar kita kena tahu tok guru kita, kenal tok guru kita. Jangan tok guru tak belajar di mana-mana tiba-tiba belajar. Besok tuan-tuan sekalian, orang dia semayang elok. Lama-lama jumpa dia semayang lagu ni. Dia ketak semayang kot dia. Bila semayang dia semayang macam ni. Kata semama ni aku tengok hang semayang elok lah ni, awak jadi guni. Dia semayang macam ni. Ni ada betul, bukan aku cari rekod dah. Ada betul. Tanya dia, pasal apa hang semayang aku tu? Kita depan Allah Ta'ala kena ketat. Dia tu. Ni apa-apa semayang sengat dia pun tak takut Allah. Tak takut Allah. Ni melayang ni. Semayang kena macam tu. Depan Allah ketat. Hang ketat kan hang buat-buat ketat? Takkan Allah tak kenal ketat dengan buat-buat ketat? Pi belajar tengah malam. Ada tengah malam sorok-sorok. Ilmu agama ni kita kena ingat, bukan ilmu sorok-sorok, ilmu terang-menderang. Belajar depan orang ramai begini, terbuka begini. Tapi kalau mengaji sorok-sorok, sengat-sengat, susik-susik, itu bahaya. Bukan ajaran Islam. Yelah, siapa nak mengaji, lah. Apa nak dengar lah. Tak ada sorok ada, siapa nak tanya lah, tak ada masalah. Ini selamat. Kalau pergi mengaji 2-3 pagi, tok guru sorok-sorok, siapa pun tak kenal, ini bahaya. Sebab tu orang kata tau, jahil tak apa, boleh ajak. Yang tak bolehnya jahil murakab. Jahil ada 2 jenis. Satu jahil ni bodoh, tak kerti, dia mengaji, dia pandai pelan-pelan. Semua orang jahil. Yang satu lagi jahil murakab. Murakab ni jahil berlapis. Ini payah. Jahil murakab ni, dia jahil. Dia tak tahu kata dia jahil. Dia rasa dia alim. Dia jahil, dia rasa dia alim. Orang semua nampak bodoh, dia seorang pandai. Jahil ni payah. Cakap ada kopi bila pun menang dia. Jahil murakab ni. Orang semua salah, dia semua betul. Dan jadi macam tu syaitan menang dah atas dia. Setengah orang dia rasa aku ni jahil, tak tahu. Aku ni tak pandai. Macam tadi lah. Macam saya contoh tukar kebun pencen tadi ni.
Masa dulu dia rasa aku ni jahil, tak tahu apa, duk pergi mengaji dengan apa semua dah. Masa pencen, dia jahil, dia berasa dia alim. Ada. Sebab tu orang tu tak betul, orang ni tak betul, mufti lawan tu lawan apa semua. Macam baru ni. Jahil murakab. Sebab tu sakat jahil tak apa. Kena belajar, jangan duduk dalam jahil. Dan jahil murakab, kebanyakannya orang bila dia terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat ni, dia akan tukar daripada jahil jadi jahil murakab. Bila orang kata Tok Guru hang tu mengaji ilmu zuhir je, kami ilmu batin. Ilmu apa belajar ni ilmu kulit, hak kami belajar ni ilmu isi. Ada. Tu tak ingat boleh cakap begitu. Ya. Ya? Tak dengar. Main lepat. Tak tahulah lepat tak lepat pun. Cerita dia, kalau bawa benda pelik tu pun dipanggil dah oleh Majlis Agama Islam apa semua. Itu panggil semua. Tapi tak apalah sebut nama orang ni, payah pula. Tapi cerita dia bila ajaran tu bercanggah dengan Quran dan hadis. Saya dengar dia hurai satu ayat Quran ada. Apa dia ni? Illal ladzina amanu, apa dia? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bila kita nak hurai ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita kena ada ilmu banyak. Fiqh ada, kita kena ada ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu taib. Jadi kalau kita hurai betul lagu tu, boleh kata semualah kita ni wailul lil musallin, semua orang semayang ni masuk neraka semua. Semua orang semayang masuk. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka lah bagi orang yang semayang, yang adalah semayang mereka itu lalai. Celaka. Jadi saya nak tanya tuan-tuan sekalian, semayang tuan-tuan lalai ke tak lalai? Ayo tak boleh jawab. Kita takbir daripada takbiratul ihram sampai salam tu, ada lalai lah semayang. Lalai. Jadi semua tuan-tuan masuk neraka wil. Bagaimana? Jadi bila tafsir pula baik tak sah semayang. Jadi ada orang yang dia tak semayang, dia pegang ajaran tak semayang. Pasal apa? Selagi mana hati aku tak bersih, baik tak semayang. Kalau semayang pun masuk neraka wil juga. Pasal Quran sebut gitu, dia kata wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tentu tengok terjemahan, neraka wil lah bagi orang yang semayang, yang adalah semayang mereka itu sahun, lalai. Tapi ayat yang satu lagi dalam surah Mukmin tersebut, itu kena belajar. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang yang mukmin, yang adalah semayang mereka itu khusyuk. Orang mukmin yang semayang khusyuk, dia berjaya. Kalau yang tak khusyuk, dia tak berjaya. Lembutlah bahasa ni, dia tak berjaya. Tapi dia kena usaha lagi sampai semayang kamu berjaya. Baik. Ini contoh-contoh kita kena belajar ilmu nahwu. Baik. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi, yang ni guna fi. Wailul lil musallin alladzina hum an. Yang sana fi makna dalam. Sebab tu kena terjemah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang yang semayang, yang adalah dalam semayang mereka itu khusyuk. Orang ni orang berjaya. Bab fi. Yang sini an. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka lah bagi mereka yang daripada semayang mereka itu lalai. Dia tak guna fi, an makna daripada. Bukan dalam, daripada semayang mereka itu lalai. Maksudnya macam mana? Dia tak boleh terjemah hak macam tadi, dia kena terjemah apa maksud orang yang semayang ni tetapi dia celaka juga. Lalai maksud di sini sebab Allah guna an bukan dalam semayang,
luar semayang maksud macam mana? Masuk asar tak semayang lagi, lalai asar semayang dalam maghrib. Faham? Itu asar semayang dalam maghrib. Hak ni celaka ni. Habis waktu asar dah. Faham tak? Masuk maghrib tak semayang ke, duk sedap sembang bergebang. Sembang bukan musafir apa pun. Sampai pukul 9. Milang lagi kisah nak semayang. Waktu maghrib dah habis. Ni, baru nak semayang maghrib. Jamak sekali dengan Isya. Bukan apa pun, tak bukan nak qada apa pun tak. Hari ni win. Celaka. Faham? Masuk subuh bunyi ban, jaga celak mata dah. Tak kepala tak dah. Tak kepala duk kelipar. Celak pukul 9. Hang jaga dah. Tadi hang bangunlah. Ini wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Faham tak? Beza dia apa? Yang sana fi, yang ni an. Fi makna dalam, an makna daripada. Faham tak? Sebab itu bahaya orang mengajar tafsir tapi tak belajar ilmu nahwu dia, ilmu saraf dia. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Sebab tu terjemahan tu kena. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, Melayu panggil tidak. Kita tahulah Arab panggil apa. Kalau tak mau, Arab kata apa? Arab kata apa kalau tidak? Takkan tuan tak tahu. La kan? La. Ada. Satu la. Melayu kata tidak. Arab tidak ni, la pun makna tidak, lan pun makna tidak, ma pun makna tidak. 3. Tak ada lebih lagi kalau orang belajar. Semua makna tidak. Tapi tidak yang tidak sama. Kalau dengan la, mungkin hari ni tidak, satu hari ya. Kalau lan makna tidak selama-lamanya. Macam sebut, lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak redha orang Yahudi dan dengan orang Nasrani pada kamu selagi mana kamu tidak masuk agama mereka itu, selagi itu dia tak redha pada kamu. Kita terima macam mana? Tidak redha selama-lamanya, dulu, kini dan selamanya. Itu lan. Tapi kalau la tarda, mungkin hari ni dia tak redha, satu hari dia redha. Faham tak? Kalau nak huraian tu banyaklah orang panggil bahasa Arab. Bahasa Arab pula tu dia ada bahasa kecil, bahasa besar. Tasghir dan mana dia? Baik. Kalau orang pandai, cucu Nabi ada 2 kan? Hasan dengan Husain. Mana abang, mana adik? Hasan ke adik, abang Husain ke adik? Mana abang, mana adik? Siapa abang, siapa adik? Hasan dengan Husain. Siapa abang, siapa adik? Tak tahu. Hasan adik ke abang Husain adik? Bagi orang yang belajar bahasa, dia tak sebut pun dia tahu dah. Kalau Husain, dia lembut, tasghir, adik. Kalau Hasan, dia kasar sikit, abang. Nada? Hasan, Husain. Nah itu. Mana siapa abang? Hasan. Siapa adik? Husain. Jadi kalau kita nak bubuh nama anak kita tahu, hak abang tu kena bubuh nama apa? Hasan lah. Adik nak guna nama tu juga, nak adik tu nama apa? Husain. Ada. Dia ada bahasa dia. Cukup sesuai lah untuk anak kembar, bukan Hasan Husain saja. Semua bahasa-bahasa dia ada, bahasa laki-laki, bahasa perempuan, bahasa kecil, bahasa. Itu hebatnya bahasa Arab. Hebatnya bahasa Arab. Ada. Lebih-lebih anak kembar ni dia nak buat nama sama. Lah ni Melayu dia tak ada bahasa itu. Siapa tu dia kena panggil cik abang, cik adik. Yang tu kah? kalau kau ni apa semua, ataupun abang, adik, apa semua. Nak kena orang tanya pula, hak mana satu abang, nampak muka sama? Tak ada bahasa. Ya ada. Betul, memang kita bubuh bahasa Arab, tapi kita tak peduli Arab yang betul. Ada Arab yang betul. Tak apalah kalau kita bubuh ni. Kalau kembar dua ni dia ada macam Hasan dengan
Husain tadi. Adalah kalau tengok bahasa-bahasa yang kecil, bahasa yang ni, dia punya ada bahasa-bahasa dia. Jadi yang saya kata tu, bukan mudah tiba-tiba nak jadi ustaz, tiba-tiba nak mengajar. Bolehlah, cakap nak ceramah, boleh ceramah. Tapi kalau nak mengajar, kalau nak mengajar gitu tak apa. Tapi kalau nak melarat sampai buka kitab, buka apa semua ni, kadang-kadang hari ni tuan-tuan sekalian macam-macam ada. Macam-macam. Sebab tu saya selalu nasihat. Kalau kita duduk dalam bidang tu, duduklah bidang tu. Contohnya kita dalam bidang perniagaan. Perniagaan lah tak apa. Memang bidang kita yang tu. Tapi dia menegai elok-elok, tiba-tiba nak jadi tok guru. Itu masalah dia. Dia tutup semua perniagaan, buka pondok. Buka mahat tahfiz. Banyak ke tu? Orang besar-besar apa semua kerja besar-besar, berhenti buka mahat tahfiz. Saya kata tak apa, kerja. Biar orang lain. Biar orang mahat buka mahat tahfiz. Saya tentang belajar pondok. Cik-cik untuk pondok. Tiba-tiba saya buka mahat tahfiz. Saya kena ambil mudir yang mengaji mahat tahfiz tu. Ajak. Lepas tu kalau orang tanya saya tentang mahat tahfiz, saya tak tahu. Macam mana cara nak ajak dia, nak bagi hafal macam mana. Sebab saya bukan bidang tahfiz. Tak ada. Saya bukan bidang tahfiz. Saya bagi dalam pondok. Pasal pondok baca kitab-kitab ni boleh lah. Apa semua. Tapi kalau nak pergi ke tahfiz, saya tak boleh. Ada. Jadi sebab saya kena ambil mudir yang belajar tahfiz, apa semua, hang uruslah. Lepas tu aku tanya saya pasal tahfiz, pasal apa semua ni, habis tanya dia. Sebab dia ahli dia. Ada. Ahli dia. Sebab tu bukan semua. Ustaz pula tuan-tuan, dia macam doktor. Bukan bila kata ustaz ni kita reti semua. Macam doktor, bila ingat doktor reti semua kan? Doktor dia ada doktor dia. Doktor telinga, ENT kan. Doktor mata, doktor jantung, doktor saraf, doktor tulang, doktor apa lagi? Macam-macam doktor. Apa semua? Itu. Sama ustaz juga dia nak arung kata dia reti semua. Itu masalah. Tu yang kadang-kadang jadi rosak tu. Faham? Baik, berhenti itu panjang dah. Kebersihan zuhir, kesucian dan kesucian zuhir ialah wallahu subhanahu wa ta'ala. Tanda elok-elok tentu. Esok cari pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'ah, rizqan wasi'a, amalan salihan, sa'adatan daran, husnul khawatim, rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.